Okey, kalau kita perhatikan kat sini, ni adalah unit 9 tingkatan 2 warisan kita. Unit yang terakhir juga. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, okey, telitikan gambar ni, dia ada pelbagai jenis permainan tradisional. Okey. Mungkin ada antara permainan ini kita tak pernah main. Okey. Congkak, cikgu pasti ramai yang pernah main, dekat sekolah pun ada congkak. Okey, ini ada satu lagi permainan baru yang kita cikgu nak perkenalkan hari ini, mungkin tak pernah main. Di sini ada wow, okey, dan ada gasing. Okey, so kita teruskan dulu. Alright, kat sini okey, warisan permainan tradisional. Okey, mengenal permainan tradisional. Terdapat pelbagai jenis permainan tradisional di Malaysia. Setiap permainan mempunyai keunikannya yang tersendiri dari segi bentuk dan rupa alat permainan. Kalau kita perhatikan dekat sini, ini alat ni, of course ramai tahu congkak. Sepak raga, ramai juga yang pandai main sepak raga, cikgu tahu. Okey, Ifan dia pandai main sepak raga. Okey, konda kondi, inilah permainan yang baru yang mungkin ada yang tak pernah main dan tak pernah dengar pun adanya permainan tradisional yang nama dia konda kondi. Kejap lagi kita tengok macam mana konda kondi dimainkan. Bukan tengok, cikgu akan ceritakan lah. Okey, di sini ada permainan batu seremban. Walaupun nama dia batu seremban, dekat sini gambar dia adalah biji getah. Okey, sebab batu seremban ni dia boleh dimainkan menggunakan pelbagai jenis alat, tak semestinya batu. Okey. Di sini adalah gasing. Okey, gasing ni mungkin ada ramai tak pernah main. Okey, mungkin pernah tengok tapi tak pernah main. Macam cikgu, masa zaman cikgu kecil-kecil dulu, kita orang memang main gasing. Okey, ni biasanya orang budak lelaki je main, tapi cikgu memang join dengan budak lelaki main sekali. Ya. Okey, kemudian kita ada wow. Kat sini wow. Wow ni bukan wow layang-layang, layang-layang lain, wow lain. Okey. Alright, di sini dia ada bagi cambah ilmu. Dia maklumat tambahan lah, cambah ilmu kat sini. Kabadi, ada permainan tradisional masyarakat India. Nama dia kabadi. Mungkin Kaviraj tahu. Kabadi, Kaviraj. Okey. Permainan ini memerlukan dua kumpulan yang terdiri daripada 12 orang dalam satu kumpulan. Setiap pemain perlu melepasi garisan atau menjatuhkan semua pemain pihak lawan untuk beroleh kemenangan. Dia lebih kurang macam permainan galah panjang, tapi galah panjang adalah permainan tradisional. Cuma galah panjang ni kita tak boleh, kita pernah main dekat sekolah. Okey, kita tak boleh kena pihak lawan, kena melepasi kotak tanpa disentuh oleh pihak lawan. Itu adalah permainan galah panjang. Kalau ingat, kita pernah main lah. Okey, rampanau, permainan baru juga, permainan bagi masyarakat dusun yang baru kita tahu. Dusun di Sabah. Okey. Permainan ini menggunakan dua buluh panjang untuk pemain berdiri di atasnya. Alat ini juga digunakan untuk berjalan merentasi sungai dan jalan yang berlumpur. Okey, kat sini kita boleh naik atas galah tu dan kita akan berjalan menggunakan dua buluh tu. Okey, satu buluh, satu lagi buluh. Okey, jadi kena seimbangkan. Siapa jatuh nasib lah. Okey, dan dia perlu melalui jalan yang berlumpur. So kalau jatuh dalam lumpur. Tak sakit lah. Okey, next. Okey, kita tengok yang ini apa. Okey, ni dia punya soalan je. Cari kat mana tak payah. Kita terus kepada penerangan dekat sini. Ciri-ciri permainan tradisional. Okey, ni adalah gasing. Kalau tahu gasing ni dia dimainkan dalam satu bulatan. Kadang-kadang kalau tak ada bulatan tempat khas ni, kita boleh main dekat tanah pun boleh, tapi kena buat bulatan lah. Okay, dan dia tak boleh tahan lama. Biasa kalau main dekat tanah, dia akan cepat jatuh. Okay, gasing dan tali gasing. Macam mana permainan gasing dimainkan? Okay, permainan gasing mempunyai paksi di bahagian bawah dan dipusingkan dengan tali. Okay, so kita ikat dia rapat-rapat tu. Dan kita akan tarik dia. Lepas macam tu, tarik terus. Kena cepat, baru dia akan berpusing. Kalau tidak, dia tak akan berpusing. Okay.
Kalau tidak dia akan terus jatuh macam tu je ataupun dia tak terlepas daripada tali. Okey, gasing mempunyai pelbagai bentuk bergantung pada jenis gasing. Antara jenis gasing ialah gasing pangkah, gasing uri dan gasing pinang. Okey. Bentuk-bentuk gasing diberi nama seperti jantung, beremban dan telur. Okey, permainan ini dimainkan oleh kaum Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka hampir lebih kurang 600 tahun yang lalu. Lama dah orang main gasing. Tapi sekarang orang dah tak main. Okey, kebiasaannya gasing dimainkan selepas musim menuai. Itu gasing. Sekarang kita tengok congkak. Okey. Okey, bagi congkak, papan congkak dan buah congkak ini peralatan yang perlulah. Okey, permainan congkak dimainkan dengan biji-bijian seperti biji saga atau biji getah yang diletakkan dalam lubang pada tanah atau kayu. Satu lubang kita akan letak 7. Okey, dan dia ada rumah dia, ibu rumah dia yang besar tu. Okey, dan kita tak semestinya main menggunakan guli. Itu sekarang orang sekarang main pakai guli. Kalau orang dulu dia main pakai biji saga yang warna merah tu. Okey, ataupun dia pakai biji getah. Biji getah ni besar sikit lah, besar lagi daripada guli. Okey, kemudian pemain dengan buah terbanyak akan memenangi perlawanan tersebut. Bila akhir sekali siapa yang dalam rumah dia tu, rumah besar tu, ruang besar tu, dia paling banyak, maka dia akan menang. Papan congkak biasanya diperbuat daripada kayu seperti merbau, rambutan, nangka dan sebagainya. Peralatan ini direka seperti bentuk sebuah perahu nelayan atau ikan belah dua. Dia ada macam-macam bentuk. Macam masa zaman cikgu dulu, pernah juga dia orang main, dia orang korek tanah. Sebab tak ada congkak, okey, so dia korek tanah buat bentuk congkak. So main dalam tanah. Bukan dalam tanah, kita duduk dalam tanah, okey. Dia ada lubang-lubang dekat tanah tu. Alright. Seterusnya ada banyak permainan ni, konda-kondi. Okey, ni yang tadi cikgu cakap, cikgu nak tunjukkan macam mana. Okey, sorry, sebelum konda-kondi kita ada wow. Okey, bukan layang-layang tapi wow. Tapi peralatannya adalah wow dan tali. Wow ni bersaiz besar, itu beza dia dengan layang-layang. Layang-layang kecil, wow ni saiz dia besar lagi. Berat dan mempunyai corak yang pelbagai serta diperbuat daripada kertas dan buluh. Terdapat pelbagai bentuk dan nama wow seperti wow bulan. Ni wow yang famous lah, wow bulan. Okay. Yang ada, kalau korang pernah dengar lagu wow bule, wow bule. Pernah dengar? Tak tahu Okay, wow bulan. Okay, wow daun, wow kucing dan lain-lain. Wow dapat diterbangkan ke udara dengan menggunakan tali. Bentuknya ialah berkepala, bersayap, berekor dan bertali teraju. Permainan ini telah wujud sejak zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah, iaitu zaman masa Melaka dulu, kemasyhuran Melaka dulu. Okey, lama dah dimainkan Dan sekarang ni wow ni dia famous dekat bahagian timur, okey, masyarakat timur, iaitu bahagian Kelantan, Terengganu lah. Orang Kelantan, Terengganu banyak main. Okey. Kemudian kita ada konda-kondi. Okey. Kayu panjang dan kayu pendek, simple je. Itu alatan dia. Kena ada kayu panjang, kena ada kayu yang lebih pendek. Okey. Kemudian konda-kondi ni dimainkan menggunakan 2 batang kayu. Kayu pendek disungkit menggunakan kayu panjang menerusi lubang yang disediakan. Disungkit tu maksudnya kita ni dia, twirl dia. Okey, twirl. Okey, mata permainan dikira dengan mengukur jarak daripada tempat pukulan ke tempat jatuhnya kayu pendek. Sebab kita dah tadi kita twirl menggunakan kayu panjang, kita twirl dia, so dia akan bergerak ke depan. Jadi kita akan ukur jarak dia. Okey. Dan konda-kondi juga dikenali sebagai perik mata, katuk keli, cungkil kayu ataupun sepit udang. Macam-macam nama dia. Tapi yang paling famous adalah konda-kondi. Terdapat 4 langkah dalam permainan ini, iaitu cungkil mata. Mula-mula kita kena cungkil mata dulu. Lepas tu langkah yang kedua adalah pukul gong, pukul lambung dan patuk ayam. Bukan langkah ni, dia lebih kepada teknik permainan. Okey, cikgu rasa lah. Sebab cikgu rasa ni dia punya salah ni mungkin. Okey. Cikgu pun tak pernah main sebenarnya konda-kondi ni. Nanti kita akan, mungkin korang boleh google untuk mendapatkan lebih banyak info.
Alright, seterusnya kita ada 2 lagi permainan dekat sini. Lepas tu kita habis cikgu rasa. Okey, batu seremban 5 atau 7 biji batu. Okey, batu seremban dimainkan dengan menggunakan batu kecil, gundi kacang, bukan gundu ni, gundi kacang. Tak tahulah kok dulu ada sebut gundu. Gundi kacang ni kecil-kecil tu kita buat sendiri. Kadang-kadang kita boleh kita masukkan kacang dalam dia, kita jahit, okey, menggunakan kain. Oh no, sini adalah gundi kacang tanah. Okey, dia ada gundi ataupun biji getah yang dilambungkan dan disambut. Giliran pemain akan terbatal jika batunya tercicir. Okey, jatuh je batu daripada tangan, maka dia akan terbatal. So kawan dia akan main pula. Okey, kalau kita dekat sekolah kita boleh cikgu boleh tunjukkan cara bermain lah. Okey, pemain yang mempunyai kiraan batu terbanyak dikira pemenang. Permainan ini juga dikenali sebagai batu selambut atau serembat. Batu seremban telah diangkat sebagai warisan kebangsaan pada tahun 2012 di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645. Okay, so dia memang adalah permainan tradisional yang sangat famous lah. Okay, sepak raga. Ini mungkin Ifan boleh cerita sepak raga. Okay. Kalau suruh Ifan baca, tak baca ni rasanya. Okey, bola raga. Okey, untuk bermain sepak raga, semua pemain perlu berdiri dan membentuk satu bulatan. Cikgu tak pernah main yang ini. Yang ini biasa orang lelaki, tapi ada juga pasukan Malaysia ni orang perempuan main. Okey, dia ada tim dia, pasukan atlet bola sepak raga. Okey, pemain perlu menendang bola raga supaya tidak jatuh ke tanah. Bola ini dianyam daripada rotan. Jika bola jatuh ke tapak permainan, pusingan tersebut akan ditamatkan terus. Okay? Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, permainan ini turut dimainkan oleh golongan bangsawan dan pembesar istana. Permainan sepak raga memerlukan kecekapan dan kepantasan kaki dalam menimbang bola. Dia kena pandai timbang bola supaya bola tu tak jatuh. Okay, ni kena tanya orang pandai main. Alright, dah habis sebenarnya. Semua ada latihan dekat sini. Okay, pilih jawapan yang betul berdasarkan soalan di bawah.